Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, perlawanan sudah berakhir. So, satu lagi kekalahan untuk Sabah FC. Aku nak boleh terima kekalahan ni pasal ini adalah merupakan menentang tim yang berada di mid table. Itulah uniknya saingan Liga Super di mana tim yang berada di top 5 masih boleh mampu kalah menentang tim yang berada di mid table ataupun di bawah uh, liga kita ni lah. Membuatkan JDT inilah keburukan dia. Okey, itu unik dia dan juga ada keburukan dia membuatkan JDT tidak perlu bekerja keras sebenarnya. Okey, mereka cukup selesa berada di atas kerana tim-tim yang di bawah pun, yang di bawah mereka yang kononnya mampu untuk menyaingi mereka masih mampu dikalahkan oleh tim-tim kecil. Sepatutnya tim-tim yang berada di top 5 ni cuma bergigit sama sendiri saja yang berada di top 5. So kalau mereka jumpa tim-tim di bawah tu mungkin keputusan paling buruk at least seri bukannya kalah. Inilah membuatkan again JDT berada di kedudukan yang begitu selesa again kerana mereka tidak perlu bekerja keras sebenarnya. Kerana tim-tim yang berada di bawah boleh membantu mereka untuk mengalahkan tim-tim yang berada di atas. So kita akan start review ni guys. Tapi sebelum tu siapa yang belum subscribe channel aku sila tekan butang subscribe tu kerana aku akan share dengan kamu perkembangan terkini dan juga membuat review penangan aku mengenai pasukan Sabah FC kita ni. Yang entah sekarang ni apa jadi ni tapi tetap diteruskan jugalah pasal sayang kan, walaupun buruk-buruk main tetap sayang juga. So kita start dulu dengan review aku untuk PDRM. So macam aku cakap di awal video tadi, PDRM adalah merupakan salah satu tim yang begitu sukses berada di saingan Liga Super. Mereka telah menemui tonik sebenarnya bagaimana untuk bersaing di Liga Super ni mengikut kemampuan mereka sendiri, iaitu yang sinonim dengan mereka roadblock. Kalau bukan roadblock, saman. Kalau bukan saman, cukup. Antara-antara tu sajalah orang selalu cakap kalau PDRM beraksi dengan bagus. Dan teknik mereka ni telah berjaya menundukkan dua tim besar, iaitu Selangor dan juga Sabah FC. Aku tak tahu sama ada OKS sudah study apa kesilapan dilakukan oleh Selangor ni, tapi again seolah-olah macam tidak ada nampak implementasi sepenuhnya daripada kesilapan yang dilakukan oleh Selangor terhadap PDRM ni. Kita tahu PDRM ni adalah merupakan satu tim yang again memang akan buat roadblock kau-kau. Formasi yang digunakan oleh PDRM pada perlawanan ini pun meletakkan lebih ramai pemain berada di kotak di mereka dan seterusnya melakukan counter attack. So basically PDRM adalah merupakan tim yang mampu bertahan dan mampu mencuri peluang. Itu saja sebenarnya PDRM ni. So aku nak tahu apa yang Sabah FC OKS nak nampak daripada PDRM ni. So maksudnya kalau kita tidak start perlawanan ni dengan cuba menjaringkan gol, tapi kita memberi peluang mereka untuk menjaringkan gol dan terbukti terjadi pada perlawanan ni, that's it lah. Itulah hasilnya. Jadi kongres untuk PDRM, aku suka apa yang kamu tampilkan, taktik kamu yang kamu lakukan. Walaupun dia kurang seronok untuk dipamerkan, tapi at least kamu tahu di mana kemampuan kamu lah. So tahniah untuk aku daripada apa yang kamu tampilkan pada perlawanan ini. Untuk Sabah FC pula guys, macam aku cakap tadi, aku nak tahu apa yang dipelajari daripada kesilapan Selangor. Tidak satu pun diimplementasikan daripada perlawanan ni. Tidak ada serangan yang sebaiknya dilakukan daripada Sabah FC pada perlawanan ni. Aku tengok mentality pemain Sabah FC pun tidak berada di tahap yang sepatutnya. The only player yang bagi aku pada perlawanan sebelum ni pun dia adalah the only player yang betul-betul berhabis lah, sehingga sikit lagi patah leher. Tapi the next match turun lagi dia. So Jilton, bagi aku Jilton adalah merupakan consistent, man of consistent untuk Sabah FC. Pemain-pemain Sabah FC sepatutnya cuba untuk meniru ataupun mengikuti semangat beliau ni, walaupun agak susah tapi still mencuba. Itulah patut dilakukan oleh pemain Sabah FC juga. So aku dah buat beberapa note lah mengenai perlawanan ni. Terlalu banyak aku tulis sebenarnya. So aku cuba untuk share dengan kamu di sini. Aku cuba share dengan kamu apa-apa yang patutlah. So gol yang dilakukan oleh PDRM tu bagi aku adalah kesilapan daripada Irfan Zakaria kerana beliau mengharapkan linesman mengangkat bendera offside. 3 kali aku tengok dia berpaling kepada linesman sewaktu mengejar pemain PDRM tu. Beliau juga tidak melakukan man marking yang sepatutnya. Sebelum bola tu dihantar, actually Irfan sudah berada di sisi pemain tersebut. Tapi selepas itu beliau tidak meneruskan man marking. Beliau sebaliknya ditinggalkan oleh pemain PDRM tu. Lepas tu walaupun beliau cuba mengejar, ada sentuhan juga dilakukan, tapi apa yang membantutkan
di sini adalah sekali lagi kerana beliau terlalu mengharap offside yang mungkin diharapkan diberikan oleh pengadil. Sepatutnya jangan tengok apa keputusan pengadil, just play, teruskan bermain dulu. Macam tu. Lepas tu kalau kamu dah puas hati, baru kamu dispute lepas tu. So itu kesilapan. 3 kali aku tengok dia berpaling tengok pengadil, membuatkan dia ditinggalkan oleh pemain PDRM. So gol yang dilakukan PDRM tu pun aku puji jugalah pemain tersebut kerana walaupun telah dijatuhkan tapi dia meneruskan larian beliau. Kamu tengok semangat pasukan kecil macam mana. So selepas daripada gol tersebut, of course terus PDRM melakukan roadblock lah. So bila PDRM sudah melakukan roadblock, dari awal permainan sendiri pun, gol ini pada minit ke-26 daripada awal permainan sendiri pun kamu tidak cuba melakukan apa-apa untuk menjaringkan gol. Tempo permainan yang cukup tidak bagus aku tengok. Pasingan yang lambat dilakukan oleh pasukan Sabah FC, banyak memegang bola, banyak touch yang dilakukan yang cukup lama oleh pemain Sabah FC, banyak pemain yang terbuka sebenarnya tidak dilakukan pasingan, membuatkan serangan Sabah agak terbantut dan juga tidak begitu, perancangan yang tidak begitu bagus, build up yang kurang menarik daripada Sabah FC, membuatkan PDRM sempat regroup. Itu sebenarnya sepatutnya kita ni mau mengelakkan PDRM tu regroup dengan begitu cepat. Di mana sewaktu pemain-pemain PDRM tidak berada di posisi yang sepatutnya, di situlah peluang sepatutnya diambil. Kali lagi, diorang ni defensive mind. Diorang ni memang roadblock. So, kamu kena pecahkan defense tu, larikan semua defense tu. Ada beberapa ruang sudah aku nampak yang sesuai untuk dilakukan, tapi again, pemain Sabah pemegang bola terlalu lama. Pasingan yang sepatutnya tidak dilakukan. Itu kesilapan-kesilapan yang dilakukan dan sehinggalah habis masa penamat pada separuh masa pertama. Separuh masa kedua telah dilakukan beberapa pertukaran oleh UKS di mana memasukkan Farhan, Astu dan juga Rawilson. Di situ baru kita nampak barulah terhege-hege membuat serangan. Macam ucap tadi, gol serangan sepatutnya dilakukan lebih awal. At least 1 gol pun jadilah. Kalau kita berjaya mendahului PDRM, mereka tetap akan roadblock. At least usaha untuk menjaringkan gol macam tidak terlalu tension lah, tidak terlalu beria-ia sangat. Okay, bukan aku cakap 1 gol sudah cukup, kalau boleh banyak gol lagi lah. Tapi at least gol pertama tu perlu. PDRM ni walau macam mana pun dia akan tetap roadblock. So apa peluang kau untuk memecahkan benteng PDRM tu? Kenapa kau tidak mengambil peluang yang sepatutnya untuk menjaringkan gol? Ataupun at least merencanakan pergerakan yang cukup tajam lah untuk memecahkan benteng PDRM tu. Ini lepas ni ramai lah cakap di bawah nanti ni bagus kau saja jadi coach. Terima kasih, aku mau juga jadi coach sebenarnya. Tapi yalah bukan aku dah lesen kan. Ini adalah cuma pendapat yang aku kongsikan saja, pandangan aku untuk pasukan Sabah FC. Bukan benci, bukan aku bilang orang menang sanjung kalah dikutuk. Tapi ini adalah realitinya. Kita boleh bercakap, kita memberi pendapat. Anda pun sama juga, boleh juga membuat benda-benda tu. So, dengan kemasukan pemain yang aku sebut tadi tu, barulah rancak membuat serangan, barulah berhabis membuat beberapa percubaan daripada Badrul Bakhtiar yang melambung tinggi ke atas tu. Aku tak tahu bola tu balik sudah ke tak. Okay. Itu satu. Pak Tisu punya percubaan, meletakkan Pak Tisu di depan cukup bagus sebenarnya, satu idea yang cukup bagus, tapi unfortunately Pak Tisu punya finishing pula tidak menjadi pada malam ni. Kalau kita tengokkanlah dengan peluang-peluang yang Sabah FC dapat perlawanan tu, yang tersasar tu, boleh 3 atau 4 gol dilakukan. Tapi again, bukan itu yang kita dapat lah. Tapi selepas itu pertukaran lagi dilakukan di mana Kumaran dimasukkan. So swap position dilakukan di mana pada mulanya Farhan berada di sebelah kanan. Lepas tu selepas Kumaran dimasukkan, Farhan terus berada di sebelah kiri. Selepas itu permainan Sabah kembali seperti mana yang kita nampak pada separuh masa pertama. Kenapa perlu ditukar positioning pemain tersebut kalau kita nampak sudah benda tu betul-betul menjadi? Itu yang aku hairan. Cantik sudah, ngam sudah Farhan di situ. Bila Farhan ditukarkan ke sebelah kiri, hilang punca sudah Farhan. Kita tak nampak lagi Farhan lepas tu. So itu pun antara kesilapan yang telah dilakukan lah. So yang aku mau puji sini adalah gabungan Jilton dengan juga Daniel Ting pada separuh masa pertama cukup bagus. Mereka adalah 2 player yang sebenarnya menggerakkan pasukan Sabah FC. Tapi unfortunately aku faham kenapa
Farhan dikeluarkan, kenapa Daniel Ting dikeluarkan, kerana beliau mampu menyerang tapi the way beliau bertahan pada perlawanan tersebut banyak kesilapan yang beliau lakukan. Even beberapa kali juga beliau dilepaskan oleh pemain pasukan PDRM, membuatkan beliau juga macam not on form lah pada perlawanan tu. Jilton dikeluarkan, aku rasa mungkin kerana perlu direhatkan, kerana mungkin risau kecederaan yang dialami oleh beliau tu tidak boleh membuatkan beliau bermain sepenuh masa. Itu aku rasa reason dia kenapa lah. So sekali lagi, punca terbesar kita kenapa kita tewas pada perlawanan ni adalah kita tidak mempunyai striking force yang cukup bagus pada perlawanan ni. Ia diakui oleh pasukan-pasukan lain seperti mana aku cakapkan sewaktu Sabah menentang Kedah. Kedah tahu Sabah tidak mempunyai striker, diorang agak selesa untuk bertahan lebih jauh daripada kotak di mereka. Ini juga lah aku nampak pada PDRM, walaupun mereka tidak bertahan lebih jauh daripada kotak di mereka, tapi mereka tidak perlu risau kerana tidak ada orang yang perlu di-mark dengan sebaiknya kalau kamu tengok situ. So at least kalau ada satu pemain yang macam just say kita ada striker yang cukup hebat lah, contohlah Bergson di dalam striking force kita, aku rasa mungkin 2-3 orang akan guard beliau. So membuatkan beberapa pemain Sabah FC akan open. So kita boleh memancing lah pemain tersebut. Tapi PDRM begitu selesa lah untuk membuat man marking setiap satu orang pemain, kerana tidak ada satu pemain pun yang perlu di-mark dengan sepenuhnya, perlu dirisau dengan sepenuhnya oleh PDRM pada perlawanan tersebut. So itu dah guys. Lama video ni pasal aku memang tak puas hati. Tak puas hati betul aku dengan apa yang tampilkan oleh Sabah FC. Banyak lagi aku mau cakap sebenarnya untuk komen-komen aku ni. So sila tambah lagi kekurangan komen aku ni, kamu boleh letakkan di ruang komentar di bawah guys. So aku nak tahu lah apa jadi lepas ni. Tapi apapun, tetap sokong juga. Sabah FC tetap Sabah FC juga. Berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum.